Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni. Sahih Al-Bukhari terjemahan dan ulasan oleh Maulana Asri. Kita masih dalam kitab besar Kitabul Iman. Babnya yang bab ke-37 dah. Kita dalam bab yang ke-37. Babu jafil mu'min min ayyahbata amaluhu wa huwa la yash'uru. Babun khawfil mu'mini min ayyahbata amaluhu wa huwa la yash'uru. Bab yang ke-7, kebimbingan orang mukmin akan terhapus amalannya dalam keadaan dia tidak sedar. Tujuan diadakan bab ini dan perkaitan serta kesinambungannya dengan bab sebelumnya. Apa kaitan, apa kesinambungannya tak? Perkaitan dan kesinambungan bab ini dengan bab sebelumnya terletak pada menyembahyang ke jenazah dan mengiringi jenazah memanglah mendatangkan pahala yang amat besar, tetapi ia baru diperolehi seseorang apabila dilakukan dengan penuh keimanan dan dengan penuh keikhlasan. Ia dilakukan kerana Allah semata-mata, bukan kerana apa-apa kepentingan duniawi yang lain. Bab ini pula menyatakan bahawa kadang-kadang ketika seseorang melakukan suatu amalan atau setelah ia melakukan amalan tersebut, rupa-rupanya ada sesuatu yang menyebabkan ia tidak mendapat langsung pahala yang dijanjikan. Buat amalan tapi tak ada pahala. Atau kalau dapat pahala pun, maka tidaklah sepenuhnya pahala ia dapat. Ia berlaku tanpa disedarinya. Buat amalan ni banyak kita cerita sebenarnya ni dalam bab ni, dalam Sahih Bukhari ni cerita bab amalan dah. Sebagai pada email, amalan tu email lah, dah Islam lah, email macam-macam. Tiba-tiba sini cerita orang ni tidak sedar terhapusnya amalan dah. Oleh itu perlu sekali orang yang melakukan suatu ibadat atau amal soleh berwaspada dan mengelak diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan dan mensia-siakan pahala amalan-amalannya. Tajuk bab ini sebenarnya mengandungi dua bahagian utama. Ada dua bahagian utama. Pertama ialah khawfil mu'mini min ayyahbata amaluhu wa huwa la yash'uru. Kebimbangan orang mukmin akan terhapus amalannya dalam keadaan dia tidak sedar. Dan keduanya ialah ma yuhdharu min al-israri 'ala an-nifaqi awal taqatal wal isyani min ghairi taubatin. Ancaman daripada terus berada di atas nifaq atau terus berperang dan melakukan kederhakaan tanpa taubat. Ada dua bab. Lepas ni kita baca ada bawah dia lagi dah. Untuk membuktikan kebenaran bahagian pertama bab, Imam Bukhari mengemukakan kata-kata Ibrahim At-Taimi dan lain-lain. Untuk membuktikan kebenaran bahagian kedua bab pula, beliau mengemukakan dua hadis di bawah bab ini. Oleh kerana tidak ada tersebut dengan jelas dalam kedua-dua hadis yang dikemukakan makna terus berperang dan melakukan kederhakaan tanpa bertaubat lah. Kalau dia adil, Imam Bukhari cuba menampungnya dengan mengemukakan firman Allah Ta'ala yang bermaksud dan mereka tidak berterusan atas apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka sedar. Dan mereka tidak berterusan atas apa yang mereka lakukan benda tak baik itu dalam keadaan mereka sedar. Tujuan utama Imam Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menolak dan membantah fahaman golongan Murji'ah. Tetapi caranya berbeza-bezalah daripada bab-bab yang lalu dah. Lain sikit cara dia dah. Dalam bab-bab yang lalu, Imam Bukhari menyatakan perkara-perkara yang menyempurnakan iman dan menyempurnakan Islam seseorang. Sama je, iman Islam sama dah. Melalui bab ini pula beliau menyatakan perkara-perkara yang merosakkan dan membahayakan iman dan Islamnya. Golongan Murji'ah berpendapat amalan baik tidak memberi apa-apa erti pun kepada iman. Amalan bukan juzuk sebenar iman dan bukan juga juzuk penyempurna iman. Itu golongan Murji'ah lah. Jadi dia tidak bincang perkara membatalkan syahadah, akan merosakkan iman, akan merosakkan amal, dia tak bincang lah. Dia kira serupa iman ni tidak jajah lah. Buat dosa setara mana pun sama je dengan iman orang buat baik setara mana. Itu pendapat Murji'ah lah. Golongan Islam liberal kita kata dah. Dan ni
Golongan Murji'ah berpendapat amalan baik tidak memberi apa-apa erti pun kepada iman. Amalan bukan juzuk sebenar iman dan bukan juzuk penyempurna iman. Hingga kepada bab itba'ul janaiz. Terus menerus Imam Bukhari mengadakan sekian banyak bab-bab yang diakhiri dengan kata minal Islam ataupun minal iman ataupun minal din. Untuk membuktikan betapa banyaknya amalan-amalan yang menyerupakan juzuk komponen bahagian-bahagian iman yang sempurna. Dan iman menjadi sempurna dengannya. Iman menjadi subur, bertambah dan berseri kerana amalan tersebut. Menerusi bab ini pula Imam Bukhari mengkritik golongan Murji'ah. Selain liberal lah, kita kata dari sudut yang lain. Itu dari sudut perkara-perkara yang boleh menghapuskan dan merosakkan pahala amalan-amalan. Awak amalan pun belum tentu lagi boleh rosak. Tambah-tambah hak tawak amalan dah. Ini kerana golongan itu juga berpendapat dalam keadaan seorang telah beriman, apapun amalan maksiat yang dilakukannya tidak akan menjejaskan imannya. Itu golongan Murji'ah. Dia hati bersih kat, tak semaya, tak buat dosa, menaruk, tak arak, tak ada masalah. Tak jejah iman. Tapi nak bantah gitulah, buat maksiat akan merosakkan, menjahanamkan iman, menghapuskan iman dah. Boleh sampai tahap itulah. Imam Bukhari membuktikan bahawa amalan maksiat yang memang membahayakan iman. Kalau maksiat tidak membahayakan dan menjejaskan iman, kenapa Allah Ta'ala berfirman, antahbata amalakum. Jangan sampai amalan baikmu terhapus. Antahbata amalakum. Jangan sampai amalanmu baikmu terhapus. Ini menunjukkan amalan yang baik seseorang boleh rosak kerana maksiat. Kadang-kadang maksiat dilakukannya secara berterusan tanpa diiringi taubat boleh membawanya ke kufuran. Dosa-dosa tak taubat, boleh bawa kufur. Orang mukmin sepatutnya senantiasa berwaspada dan berasa takut akan terhapus amalan kebaikannya dengan sia-sia tanpa disedarinya. Inilah yang tersebut dalam bahagian pertama tajuk bab ini. Khawfil mu'mini min ayyahbata amaluhu wa huwa la yash'uru. Kebimbangan orang mukmin akan terhapus amalannya dalam keadaan dia tidak sedar. Ia sebenarnya merupakan intisari daripada firman Allah Ta'ala berikut. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bermaksud wahai orang beriman, janganlah kamu mengangkat suaramu melebihi suara Nabi. Janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagai kamu terhadap sebagai lain, supaya tidak terhapus pahala amalanmu dalam keadaan kamu tidak sedar. Surah Al-Hujurat ayat kedua. Menerusi ayat ini Allah Ta'ala mengajar dan membimbing manusia agar beradab sopan dengan Rasulnya. Mereka diajar agar tidak mengangkat suara ketika bercakap dengan baginda dan tidak mengeraskan suara terhadapnya. Sebagaimana mereka mengeraskan suara ketika bercakap dengan orang lain. Cakap dengan orang lain tak apalah, cakap dengan Nabi tak boleh kasar-kasar. Dengan suara hangat sampai boleh menghapuskan. Tidak beradab sopan dengan Nabi boleh menghapuskan amalan dia. Tahbata amalukum. Kerana dengan berkelakuan sebegitu, amalan-amalan kebaikan telah dilakukan mungkin terhapus dan hilang sia-sia tanpa disedarinya. Kadang-kadang suatu perkara atau benda itu kelihatan kecil sahaja dah, tetapi ia sangatlah membahayakan dan boleh menghancur leburkan segala-galanya. Lihat saja dinamik bom lah. Bukankah ia dapat menghancur leburkan bukit dan gunung yang begitu besar? Di sini timbul satu persoalan bahawa bukankah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat tentang maksiat, biar bagaimana besar sekalipun selagi ia bukan kekufuran, tidaklah menghapuskan secara total amalan kebaikan seorang mukmin. Kita sepakat untuk jadi kafir lah. Buat maksiat ni besar setamana pun selagi tidak syirik, kufur ataupun perkara batal syahadah, tidaklah batal habis pahalanya. Berbeza sekali dengan golongan Mu'tazilah kerana mereka memang menganggap maksiat mengeluarkan pelakunya daripada iman. Mu'tazilah ni macam dia guna akal lebih lah. Dia macam Khawarij lah, yang kira buat dosa besar kat, habislah beli Cina. Tak ada dah iman dah, kafir tu guna. Kerana itu patutlah kalau ia menghapuskan amalan kebaikannya. Az-Zamakhsyari telah beristidlal berhujah dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat itu. Kerana beliau berkata mengangkat suara melebihi suara Nabi itu bukanlah kufur yang nyata. Namun kenapa dikatakan antahbata amalukum? Dibimbangi pahala amalannya akan terhapus. Bukankah ia menunjukkan selain kufur pun, selain maksiat-maksiat lain juga boleh menghapuskan pahala amalan juga dah. Ini dalam sekarang ni terkenalah
ulama tafsir dan yang berakidah Mu'tazilah lah. Az-Zamakhsyari ni, dia hebatlah kitab dia dirujuk ke, walaupun orang tahu dia Mu'tazilah, tapi kerana penguasaan tafsir berdasarkan bahasa ni tak boleh lawan dia lah, hebat sangat sehingga orang nak rujuk pemahaman bahasa tu tengok tafsir Az-Zamakhsyari dah. Tapi kena berhati-hati dah, ada dicocok-cocok lah ajaran Mu'tazilah jugalah. Contohnya ni lah, tidakkah menunjukkan selain kufur tu maksiat-maksiat juga boleh menghapuskan pahala amalan, dan boleh menyebabkan kafir lah. Yang nak ayat situ dan poin dia dah, bukan kufur tapi tahbat amalukum ni. Soalan nak katanya maksiat pun boleh menyebabkan keluar daripada iman lah. Berapa jawapan telah diberikan oleh para ulama terhadap kemusyrikan inilah. Antara jawapan terbaik pernah diberikan ialah jawapan Ibn Munayyir. Ibn Munayyir yang terdapat dalam Hasyiah Tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf ni Zamakhsyari lah. Ya ada ulama ahli sunnah ni, dia buat catatan pinggir lah kata-kata hasyiah dia lah. Baca syarah sikit-sikit lah atas kaki ni. Jawapan beliau itu berasas kedua perkara berikut. Pertama, meninggikan suara di hadapan orang-orang tua atau orang-orang yang mulia, dan mengeraskan suara lebih dari sepatutnya ketika bercakap dengan mereka adakah yang membuat mereka berasa terkilan dan tersinggung perasaan. Poin di situ lah. Yang kedua, menyakiti Nabi SAW dengan apa cara sekalipun, termasuk bercakap kasar dengannya atau meninggikan suara melebihi sepatutnya, merupakan suatu kekufuran dengan ijma' para ulama. Nah, kalau kecek kasar siapa kau nak sakit hati Nabi dah, sakit Nabi, jadi dia kufur. Sebenarnya dia bukan biasa, bukan perkara dosa biasa, bukan dosa kecil, dosa biasa, memang perbuatan itu kufur dah. Ijma' pula dah, Allah SWT telah mengisyaratkan azab seksa yang teruk terhadap orang yang menyakiti Nabi SAW menerusi firman-Nya ini. Aminhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairun lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum 'adzabun alim. Bermaksud, dan di antara mereka yang munafik itu ada orang yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata bahawa dia Nabi Muhammad orang-orang yang suka mendengar dan percaya apa yang didengarinya. Dengar berlaku percaya benda-benda karut lah dah. Ketiklah dia mendengar dan percaya apa yang baik bagi kamu, dia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang-orang mukmin. Dan ia pula menjadi rahmat bagi orang yang beriman di antara kamu dan orang yang menyakiti Rasulullah SAW itu, bagi mereka azab siksaan yang tidak terperi sakitnya. Surat Taubah ayat 1 dia. Awak sakit hati Nabi, nak kena Nabi, nak kata uduh ke Nabi, meninggi suara seolah-olah tak hormat ke Nabi ke apa ni, adalah kufur dah. Kufur dah. Oleh kerana tidak dapat dipastikan dengan tepat takat atau kadar mengangkat suara di hadapan Nabi SAW dan bercakap kasar dengan Nabi SAW ni setara mana tahap dia yang boleh membawa kepada kekufuran, kerana menyakiti baginda, maka umat Islam dilarang daripada semua bentuk mengangkat suara dia. Tak tahu setara mana tu tahap dia. Ada tahap tu tidak siapa nak sakit hati Nabi dah, tapi berhati-hati dah. Berhati-hati, takut telajak kat siapa tahap kufur dah. Tak dapat tak kufur, tak hormat ke Nabi pun satu perkara yang besar dah. Nabi ni bukan biasa-biasa orang dah. Lepas tu, dengan harapan mereka terus selamat daripada kekufuran tanpa disedari yang boleh membuatkan segala amalan kebaikan mereka terhapus. Untuk itu maka ayat daripada surah Al-Hujurat berkenaan diturunkan. Gitulah. Jadi terhapuslah dah. Dia ni untuk Nabi lah. Jangan akak ulama serupa Nabi ni setengah ni. Kritik ulama sikit. Kritik benda hak salah. Tak kritik body tubuh badan tu dah. Nak kata kita hina ulama lah. Serupa hina Nabi lah. Tentang. Tak serupa dah. Tambah-tambah terlibat ada politik kan lagi lah. Pasal benda tu akan menjadi perbahasa perdebatan. Tak kena sikit. Tak kira lah. Pengurusan pentadbir tak kira. Dia ulama setengah mana pun dah. Kalau salah kena tegur dah. Tambah-tambah terlibat politik demokrasi. Tiba tak boleh nak tegur dah. Dia fitnah tak apa. Handarlah kita dah. Benda tu naik dah. Tapi bila-bila begitu pun janganlah melampau lah. Jangan siapa tahap hina body dah. Hina tubuh badan dia dah. Bukan hina. Bukan kritik benda salah tu tak. Siapa hina body tu tak boleh dah. Kadang-kadang jangan siapa hina berat-berat. Hina Islam dah. Benda nak kritik ulama, memang ulama tu salah, tapi ia hina benda yang tidak berkaitan dah.
Sampai ke tahap hina, perkara agama pun hina, itu bahaya juga. Ataupun hina, gitulah dah. Tadi tak boleh hina dah. Ataupun orang tua kita kena hormat. Jangan betul-betul kita ada jawatan sikit, ada orang tua yang orang lain hormat kita ni berat pula kata dah. Atas nama Islam, berjuang Islam dah. Fitnah lah, kata huduh-huduh dah. Tu bahaya. Benda-benda yang boleh merosakkan belakang dah. Merosakkan iman. Tapi tidaklah tahap mudah. Bagi Nabi tahap mudah jadi kafir lah dah. Dia tak serupa dengan orang lain. Hina Nabi ataupun pelekeh Nabi ataupun kata kasar, kecek kasar, benda tu boleh merosakkan sampai tahap kufur dah. Kafir ni. Tak apalah. Untuk itu maka ayat daripada surah Al-Hujurat berkenaan diturunkan. Keadaannya sama seperti mana firman Allah Ta'ala berikut. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bermaksud, wahai orang beriman, jauhilah. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka dan sangka-sangka dah. Kerana sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Ada betul, tapi banyak juga dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan. Tajassus. Tajassus wala tajassasu. Jangan cari salah orang dah. Dan keaiban orang, jangan mengintip, jangan cari-cari salah, jangan cari aib orang. Jangan juga kamu mengumpat satu sama lain wala yaqtab ba'dukum ba'da. Adakah seorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Sudah tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah menjelaskan bahawa sebahagian dari prasangka sahaja yang secara pastinya berdosa. Walaupun begitu, oleh kerana agak sukar memastikan manakah prasangka-sangkaan yang berdosa dan mana pula yang tidak sampai berdosa, tak berdosa pun, maka dia memerintahkan orang beriman supaya menjauhi kebanyakan prasangka dengan harapan ia tidak terhindar daripada prasangka yang berdosa. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 110 hingga 112. Umtatul Qari jilid 1 muka 274 hingga 277. Al-Abwab wa Tarajim jilid 1 muka 42 hingga 47. Irsyadus Sari jilid 1 muka 198 hingga 109. Al-Kawakib ad-Daruri jilid 1 muka 107 hingga 109. Syarah Ibn Battal jilid 1 muka 109 hingga 110. Lami'ud Darari jilid 1 muka 590 hingga 202. Faidul Bari jilid 1 muka 219 hingga 222. Kashful Bari jilid 2 muka 537 hingga 557. Nasrul Bari jilid 1 muka 303 hingga 330. Tafdhul Qari jilid 1 muka 282 hingga 284. Ni bincang-bincang bab tajuk bab ni lah. Terjemahan bab ni. Ni masuk ke hadis ni banjir dah. Dalam tajuk bab saja ni yang ada berbahaya Quran lah apa tidak masuk dalam musnad hadis ni kan. Habis tu bincang bab kepala tajuk bagaimana. Dalam kepala tajuk ni ada huraian tajuk ni ada sikit dah sebelum masuk musnad hadis. Wa qala Ibrahim at-Taimi ma aradtu qalila ala amali illa khasyitu an akuna mukadziban. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق ولا يحذر من الإصرار على النفاق التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam tajuk bab lagi ni lah. Huraian tajuk bab. Okey, lepas tu terjemahan dia dah. Ibrahim At-Taimi berkata, tidaklah aku rentakan kata-kataku atas amalanku, melainkan aku bimbang aku menjadi pendusta dah. Kecek-kecek aku ada benda yang berlawak, bohong ke, dusta dah. Dia takut dah. Perhati molek hanya bercakap dah lah. Ataupun bercakap perhati. Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku bertemu dengan 30 orang sahabat Rasulullah SAW. Semua mereka bimbang berlaku nifak pada diri mereka. Mereka ni sahabat Nabi tapi takut lagi nifak dia. Terngiang-ngiang dia takut-takut.
Benda hak disebut dalam Quran nifak kau gapo ni takut melibatkan mereka. Tidak ada siapa pun dari mereka mengatakan bahawa dia berada di atas iman Jibril dan iman Mikail. Dan disebutkan daripada Hasan bahawa beliau berkata, Hasan Basri kata, beliau berkata tidak takut kepadanya nifak. Kecuali nifak kepada Allah, kecuali orang mukmin. Takut pada Allah atau takut pada nifak ni, orang mukmin. Dan tidak akan berasa aman terhadap nifak ataupun terhadap tipu daya Allah ni kecuali orang munafik ni. Relax aku orang juh dah, orang jual Islam kan. Mati musyarak pun mati email mati Islam. Dia akan rasa kecut perut semaya pun dia tak tahu dah. Kalau mati dah semaya pun dia kecut perut lagi dah. Tu orang beriman yang akan sentiasa takut. Tidak berasa aman dah. Dan bab ancaman daripada nifak terus berperang dan melakukan kedurakan tanpa bertaubat dah. Ada huraian panjanglah kerana firman Allah Taala, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, bermaksud dan mereka tidak berterusan atas apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka sedar. Kita nak baca tajuk bab ni tu panjang tak mudah dah. Tak masuk hadis musnad, hadis tak masuk lagi dah. Okey, lepas tu ada Ibrahim At-Taimi berkata, siapa dia Ibrahim ni? At-Taimi ni. Nama beliau selengkapnya ada seperti berikut. Ibrahim bin Yazid bin Syariq At-Taimi Al-Kufi. Itu nama Ibrahim. Penuhlah. Beliau dinisbahkan pada Taim Ar-Ribab. Ibrahim At-Taimi adalah seorang yang faqih, abid, zahid dan wa'iz. Inilah motivator, pemberi nasihat dia. Dari kalangan tabi'in lah. Apa panggil istilahnya? Selebriti dah. Selebriti. Ustaz selebriti lah wa'iz ni. Bukan ulama, mana ustaz selebriti dah. Tapi sini memang dia faqih lah ulama dah, tapi nak ada setengah wa'iz ni bukanlah ulama dah. Sini memang dia wa'iz ulama dah, faqih, abid, zahid, wa'iz dari kalangan tabi'in ni. Ibrahim Taimi meriwayatkan hadis daripada Anas, hadis bin Suwaid, Ammar bin Maimun, Abdurrahman bin Abi Lala dan Yazid bin Syariq. Ni hadis tok guru dia. Beliau juga meriwayatkan hadis daripada Aisyah tapi secara mursal lah. Tidak ada tengah-tengah tu perawi lain dah. Okay. Bayan bin Bishr Al-Ahmasi, Hasan bin Abdullah Al-Nakhai, Hakam bin Utaibah, Zubaid bin Al-Harith Al-Yami, Salim bin Abi Hafsah, Salamah bin Kuhail, Sulaiman Al-Amash, Yunus bin Ubaid dan lain-lain adalah orang meriwayatkan daripada beliau. Ni anak murid dia lah. Anak murid yang hebat yang meriwayatkan daripada beliau. Yahya bin Ma'in berkata tentang Ibrahim Taimi, perawi thiqah. Abu Zur'ah berkata tentangnya perawi thiqah murji', berfaham murji'ah. Apa murji'ah tapi murji'ah tidak seteruk meruji'ah Islam liberal tu dah, tapi dia ada lah memeh dah. Maksudnya mudah nak tuju kepada Allah ni Maha Penyayang, mudah masuk syurga lah dah. Gitu lebih kurang dah. Abu Hatim berkata perawi yang elok hadisnya. Hafiz Ibn Hajar berkata tetapnya perawi thiqah tapi selalu melakukan irsal dan tadlih. Mudalih yang kira dah. Dia ni thiqah tapi tadlih. Ibrahim At-Taimi meninggal dunia pada tahun 92 Hijrah ketika beliau belum lagi menjangkau umur 40 tahun. Meninggal tu awalnya meninggal dah. Asar Ibrahim At-Taimi dikemukakan secara ta'liq oleh Bukhari ini diwasalkan, disambung oleh beliau sendiri di dalam kitab tarikhnya daripada Abi Nu'aim. Jadi kitab Bukhari ni bukan Sahih Bukhari saja, ada tarikh Bukhari tu. Dah. Ya ada sanadnya lah. Ahmad bin Hanbal pula mewasalkannya daripada Ibnu Mahdi dalam kitab Az-Zuhudnya. Ni Imam Ahmad pula dah, kitab Zuhud Imam Ahmad tu ada sambungnya daripada Ibnu Mahdi tu sampai kepada kata-kata Ibrahim Taimi lah. Kedua mereka ini Abu Nu'aim dan Ibnu Mahdi meriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Abi Hayyan At-Taimi, daripada Ibrahim At-Taimi ni. Kata-kata ulama, kata-kata tabi'in, kata-kata gapo bukan ada sanad. Bukan bobo cerita pakai gitu dah. Ibnu Sa'ad dalam tabaqahnya, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dan Al-Lalikai dalam sunannya telah juga mewasalkan asar Ibrahim Taimi tersebut. Ada lagi kitab lain Ibnu Sa'ad, Ibnu Abi Syaibah, Al-Lalikai dalam sunannya. Sambunglah, ada sanad bersambung. Kata Ibrahim Taimi saja, bukan kata-kata Nabi, ni kata-kata Ibrahim Taimi saja dah. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 110, Imdatul Qari jilid 1 muka 275, Taqribut Tahzib muka 95, Taghliqut Ta'liq jilid 2 muka 52, At-Tarikh Al-Kabir jilid 1 muka 335, Tahzib Al-Kamal jilid 2 muka 232,
Khulasa Al-Khazraji muka surat 23, Al-Kashif jilid 1 muka surat 227, Tabaqat Ibn Sa'ad jilid 6 muka surat 235, Kashful Bari jilid 2 muka surat 544 hingga 546. Okey, tak apalah. Tu tentang Ibrahim At-Taimi berkata, tidak aku rentangkan kata-kataku atas amalanku, melainkan aku bimbang aku menjadi pendusta. Siapa tak tahu dah. Takut dia ni cakap tak serupa dengan bikin dah. Dah. Cakap tak serupa bikin ke apa, jadi takut dia berdusta dah. Okey, bukti kebenaran bahagian pertama tajuk bab ni. Untuk membuktikan kebenaran bahagian pertama tajuk bab, mula-mula sekali Bukhari mengemukakan kata-kata Ibrahim At-Taimi. Tajuk bab tu. Okey, apa yang kata? Kebimbangan orang mukmin akan terhapus amalannya dalam keadaan dia tidak sedar dah. Dia ni wa'is, orang yang beri nasihat dah. Ustaz selebriti kita kata dah. Hak ceramah sedap, pandai cerita, pandai apa, takutlah dia berbohong dah, berdusta pula dah, dosa hapus pula amal dia dah. Jangan kita ingat orang ada dosa besar ni, zina lah, LGBT lah dah. Kadang-kadang orang dinamakan dia ustaz selebriti, ustaz ke apa pun dah, tok guru lah ke apa. Orang ni pada lah yang terhapus amalannya dah. Disebabkan cerita dusta dia palsu dah. Ataupun berdusta atas cerita-cerita dia dah. Ataupun cerita karut dah. Ataupun ajaran karut yang dia tidak sedar pun. Dia berasa semangat sangat sampai melampau dah. Setengah tu ada sampai kata confirm neraka orang tak akan turun dah. Tak sengaja kau tak tahulah ni. Jadi itulah manusia dah. Dan kita jangan ingat kita ustaz kau. Kita lagi jadi ustaz lagi takut. Kita takut kita jadi ustaz ni lebih cepat masuk neraka dah daripada bukan ustaz dosa biasa ni. Pasal tanggungjawab je kurang dah. Ustaz ni kadang-kadang ajaran karut ada palsu, orang pakai caja berlaku dah. Ajaran dia kadang-kadang bercanggah dengan Islam pun dah. Atas nama dia ulama, fitnah pun tak apa, dusta pun tak apa, takut jadi gitulah. Tengok esok akhirat. Jadi nama ke ustaz ni masuk neraka dulu. Waliyazubillah lah. Jadi kita minta jauh lah. Sebab itu kita takut sama dah. Sebagaimana Ibrahim At-Taimi ni. Tadi. Okey, untuk membuktikan kebenaran bahagian pertama tajuk bab, mula-mula sekali Bukhari mengemukakan kata-kata Ibrahim Taimi. Maksud kata-kata Ibrahim Taimi, aku menjadi pendusta ialah aku menjadi pendusta kepada ajaran agama dia. Ia terseleweng, tersalah. Dusta atas agama. Dia wa'is ni ustaz selebriti dah. Jadi takut tersalah. Pendusta kepada ajaran agama yang aku anuti. Bila saja aku membanding-bandingkan di antara kata-kataku. Dah. Dan amalanku aku risau, aku takut aku termasuk dalam kalangan orang berdusta agama. Takut bercanggah. Dia ajar lain, dia buat lain. Sokar lagi dah. Ataupun dia salah mengajar pun ada sokar lagi. Takut ada palsu. Banyak karut lah dah. Dan mengajar ni gitulah. Perkataan mukadziban dibaca dengan isim fa'il. Dan juga isim maf'ul. Kedua-duanya mukadziban lah. Gitulah. Kedua-duanya sabit dalam riwayat. Walau bagaimanapun kebanyakan pensyarah hadis mentarjihkan riwayat mukadziban sebagai isim fa'il lah. Bukan mukadziban lah. Mukadziban banyaknya. Jika ia dibaca sebagai isim fa'il, maka ada dua kemungkinan untuk takdirnya. Maksudnya takdir benda tak nampak tu sebaliknya dah. Mukadziban lid-din. Aku menjadi pendusta kepada ajaran agama yang aku anuti. So, yang kedua, mukadziban li nafsi. Aku menjadi pendusta kepada diriku sendiri. Berlawak atas nama aku dusta akulah. Aku ajar orang lain, aku buat lain dah. Atau dusta kepada agama, ajaran agama dah. Agama gini-gini aku ajarin tapi aku buat lain dah. Maksud tadi yang pertama lah, mukadziban lid-din, aku menjadi pendusta pada ajaran agama yang aku anuti, maksudnya ialah apabila aku tidak mengamalkan ajaran agama sesuai dengan tuntutan iman dah. Maka itu berarti aku mendusta ke ajaran agama yang aku anuti dan iman ni. Aku percaya gini-gini, tiba aku buat lain dah. Kerana jika amalan-amalan dituntut oleh iman benar-benar berguna dan benar-benar berfaedah, kenapa aku tidak melakukannya sebagaimana aku ajar dah? Bukankah tidak melakukannya dan hanya berkata ia baik saja, tidak lebih daripada dakwaan semata-mata dah? Ia juga boleh bererti musyabihan lil mukadzibin. Maksudnya ialah bila saja aku membandingkan di antara kata-kataku dan amalan-amalanku, aku risau aku menyerupai orang-orang yang berdusta agama dah. Seperti orang yang tidak beragama dah. Bunyi ustaz ni tapi macam tak ada agama, fitnah mudah-mudah. Tak takut berdosa dah. Tak takut masuk neraka dah. Nang pakai serba tu boleh kecek gapo yang nak dah. Ini masalah dah. Jadi kerana orang-orang munafik yang mendustakan agama juga daripada segi percakapan dan doanya bukan main, tetapi dari segi amalan mereka sokong ni. Janji sumpah main-main lah. Pok-pok munafik ni lah.
Tapi amal dia lain dah. Okey, maksud takdir yang kedua, mukadziban li nafsi, aku menjadi pendusta kepada diriku sendirinya. Maksud takdir yang kedua ni ialah apabila aku tidak mengamal ke ajaran agama sesuai dengan tuntutan iman, maka aku takut aku mendustakan diriku sendirinya. Kerana jika dakwah aku benar, tentulah aku mengamalkannya dah. Ni ngajau ke boleh tak buat tak ni. Jika mukadziban dibaca dengan sirah maf'ul pula, maksudnya kena buat dah. Maka maksudnya ialah bila saja aku membanding-bandingkan di antara kata-kataku dan amalanku, aku risau, takut-takut aku didustakan. Orang tak percaya aku dah. Memandangkan amalanku tidak sesuai dengan kata-kataku, maka mungkin sekali setiap orang menemui aku akan berdusta aku. Mu belawak, mu oyak, mu lama dah, tapi cakap belawak dah. Kata Ibrahim At-Taimi ini sebenarnya mengisyaratkan pada firman Allah Ta'ala berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bermaksud, wahai orang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surah As-Saff ayat 2 hingga 3. Ini takut dah. Ada masalah dah. Dia benda ni lagi besar, tanggungjawab lagi besar lah. Kalau berjaya, besar manfaatnya jadi Perdana Menteri dah. Berjaya buat baik, besar manfaatnya pada masyarakat. Tapi tak berjaya agak, besar kesal dia lah. Covid mati berpuluh-puluh ribu dah. Buat putusan tu besar dah. Jadi dia tanggungjawab besar lah. Esok dia jawab depan Tuhan dah. Ulama besar dah. Ulama jadi politik, ulama politik lagi besar tanggungjawab dia. Jadi takut dia menunggak agama macam-macam lah. Jadi benda tu besar dah. Orang yang beriman takut benar lah. Dia tidak mudah menuduh orang lain saja, tetapi tidak memperhatikan diri sendiri. Dia akan perhati diri sendiri. Dia aku ni iguana ni. Kata kat orang dia. So dosa dengan orang tu tak. Yang kedua ni dia menunggak agama dah. Tak apalah, kita sama pula kata Ibnu Mulaikah berkata pula dah. Orang lain pula dah. Tajuk bab sajalah, hadis tak masuk ni. Okey, berdata Ibnu Abi Mulaikah. Nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Ubaidillah Al-Qurashi At-Taimi Al-Makki. Kunyahnya ialah Abu Muhammad. Ibnu Abi Mulaikah terkenal juga dengan laqab gelaran Al-Ahwal. Ibnu Mulaikah Al-Ahwal. Ini orang yang bermata juling. Ahwal ni bermata juling ni. Beliau pernah menjadi muazzin dan hakim di zaman pemerintahan Ibnu Zubair. Dah. Ibnu Zubair ni anak apa? Anak dara Aisyah lah. Menjadi muazzin dan hakim di zaman pemerintahan Ibnu Zubair. Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat utama Rasulullah SAW seperti Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Az-Zubair, Abu Mahdzurah, Uqbah bin Haris, Miswar bin Makhramah, Ummu Salamah dan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ni tugu dia lah. Antara orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau ialah Ayyub As-Sakhtiyani, Jarir bin Hazim, Humaid At-Tawil, Abdul Aziz bin Juraysh, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraysh, Atta' bin Abi Rabah, Lais bin Sa'ad, Lais bin Abi Sulaim dan Yazid bin Ibn Ibrahim At-Tustari. Ni anak murid dia ni. Orang hebat berlakon ni. Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibn Hibban Al-Ijli dan lain mengatakan Ibn Abi Mulaikah perawi siqah. Dipercayailah. Hafiz Ibn Hajar berkata bila perawi siqah lagi faqih. Beliau meninggal dunia pada tahun 117 Hijrah. Imam Bukhari mengemukakan kata-kata Ibn Abi Mulaikah selepas kata-kata Ibrahim At-Taimi untuk membuktikan kebenaran bahagian pertama tajuk bab ni. Membuktikan tajuk bab bahagian pertama tajuk bab baguslah. Asar Ibn Abi Mulaikah dikemukakan secara ta'liq, secara tergantung, tak ada sanad ni nak. Oleh Bukhari ini diwasalkan disambung sanadnya oleh Ibnu Abu Khaisamah dalam tarikhnya. Muhammad bin Nasr Al-Mawrizi dalam kitab Al-Imannya, Abu Zur'ah Al-Dimashqi dalam tarikhnya. Dan Imam Bukhari sendiri dalam Tarikh Al-Kabir beliau dah. Tarikh Bukhari ya. Tarikh Al-Kabir beliau. Kita lihat Fathul Bari jilid 1 muka 110 hingga 111, Umdatul Qari jilid 1 muka 225, Taqrib At-Tahzib muka 317, Taqrib jilid 1 muka 52, Tahzib Al-Kamal jilid 15 muka 256 hingga 259, Tarikh Al-Kabir jilid 5 muka 137, Siyar A'lam Al-Balad jilid 5 muka 89 hingga 90, Kitab Al-Thiqat jilid 5 muka 2, Tabaqat Ibn Sa'ad jilid 5 muka 472 hingga 273, Kashful Bari jilid 2 muka 548 hingga 549. Itu rujukan dia lah. Okay, baru kita tengok kata-kata Ibnu Mulaikah ni. Ibnu Abi Mulaikah berkata dah. Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku bertemu dengan 30 orang sahabat Rasulullah SAW.
Aku bertemu dengan 30 orang sahabat Rasulullah SAW. Semua mereka bimbang berlaku nifak pada diri mereka. Takut nifak ni. Tidak ada siapa pun dari mereka mengatakan bahawa dia berada di atas iman Jibril dan Mikail. Jadi tak ada siapa kata iman aku serupa iman Jibril Mikail. Siapa dia ni? Orang itu ni. Selain liberal ni. Orang Murji'ah ni. Dia kata serupa iman dia ni iman Jibril Mikail. Dia buat dosa pun serupa dah. Okey. Okey, semua mereka bimbang berlaku nifak pada diri mereka. Tengok tu ada nota kaki sini. Nifak manakah yang dibimbangi para sahabat Rasulullah SAW? Besar kemungkinan nifak yang dibimbangi para sahabat Rasulullah SAW itu berlaku pada mereka ialah nifak amali. Bukan nifak kafir tu lah, nifak kufur tu. Nifak amali dah. Mungkin juga kedua-dua nifak dibimbangi oleh mereka, iaitu nifak amali dan nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi pun dalam hati perut pun, i'tiqad pun mereka rusing juga lah. Nifak amali dan nifak i'tiqadi pun mereka bimbang. Kemungkinan itu ada lah. Kata-kata Ibn Abi Mulaika ini secara tidak langsung menolak fahaman golongan Murji'ah Islam liberal. Ia langsung tidak menganggap amalan sebagai sesuatu yang penting di samping iman. Hati dan jiwa para sahabat yang sememangnya makmur dengan takut dan gerun kepada Allah SWT, dan mereka tetap bimbang ke nifak. Sahabat ni dalam Quran sebut ni memang dikatakan adil. Kulluhum udul lah, kita kata dah. Setiap mereka ni adil, baik belakang dan sahabat ni dah dijamin dalam Quran bahawa sahabat ni dipercayai dah. Bagus, dipuji oleh Allah SWT. Tapi begitu pun sahabat ni takut gerung pada Allah, bimbang nifak dia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang telah mendengar sendiri jaminan syurga oleh Rasulullah SAW sendiri untuk dirinya. Jadi dengar Nabi jamin syurga Umar ni. Tetap bertanya Huzaifah radhiyallahu yang terkenal sebagai sahabat penyimpan rahsia Nabi SAW, bahawa adakah nama beliau tersenarai dalam senarai nama orang-orang munafik atau tidak. Dia ni orang rapat dengan Nabi dah. Orang nombor 2 dah. Lepas Abu Bakar dah. Tiba-tiba dia berasa takut lagi ni. Dia tanya, adakah senarai nama munafik dan nama aku dah. Gitu dah tanya Huzaifah. Huzaifah pula dia pergi rahsia-rahsia Nabi lah, termasuk nama-nama orang munafik. Adanya kebimbangan seperti ini itu tidaklah sama sekali berarti mereka memang munafik. Bimbang. Okey, tidak ada siapa pun dari mereka mengatakan mengatakan bahawa dia berada di atas iman Jibril dan Mikail. Maksudnya ialah tiada siapa di antara mereka ni, para sahabat, orang yakin 100% tentang kesempurnaan iman dan keikhlasan mereka, seperti mana diyakini tentang iman Jibril dan Mikail. Antara mereka adalah makhluk yang maksum. Jibril ni tidak berlaku pada mereka berdua apa yang berlaku pada manusia. Iman Jibril ini memang tinggi, tapi dia yakinlah sebab dia nampak berlaku. Masalah kita manusia tak nampak ni nak. Dan disebutkan daripada Hasan bahawa beliau berkata tidak takut kepadanya nifak atau takut pada Allah kecuali orang mukmin. Dan tidak akan berasa aman terhadap nifak ataupun terhadap Allah, tipu daya Allah, kecuali orang munafik. Okey, kenapa asal Hasan Basri ini dikemukakan dengan surah Tamrid? Dan disebutkan daripada Hasan. Dia tidak Hasan berkata dia tak sebut gitu. Sebab apa dah? Surah Tamrid ni surah lemah lah dah. Kurang yakin ni. Imam Bukhari menyebutkan asar Hasan Basri di sini dengan surah Tamrid wa yuzkaru an. Wa yuzkaru ani. Bukan untuk mensyaratkan pada kedaifannya. Meskipun selanjutnya yang menunjukkan demikian, biasanya maksudnya lemah lah. Ini kerana asar Hasan itu sahih sebenarnya dia. Sahih ni Hasan Basri kata gini. Imam Bukhari selalu juga menggunakan surah Tamrid untuk mengisyaratkan kepada matan atau teks suatu riwayat dia ringkaskan. Kadang-kadang surah Tamrid ni dia bukan nak cerita lemah. Nak cerita ni ringkas, kata-kata ringkas, bukan kata-kata penuh. Beliau juga selalu menggunakan surah Tamrid tersebut sebagai suatu riwayat dikemukakan berdasarkan maknanya bil makna. Kadang-kadang dia sekadar ingat daripada sekadar makna, bukanlah kata-kata tepat. Dia guna yuzkaru dah. Yuzkaru an. Asar Hasan Basri yang dikemukakan secara ta'liq tanpa sanad penuh ni diwasalkan, disambung sanadnya oleh Ja'far Al-Firyabi dalam kitab Sifatul Munafiqnya melalui beberapa seluruh riwayat dengan lafaz yang berbeza-beza. Ada lafaz yang beza ni. Sambung ni. Tapi dia kata asalnya sahih tapi lafaznya ada mungkin berbeza ataupun makna dia dah. Riwayat setengah makna tersebut Imam Bukhari sebut wa yuzkaru an. Nak tahu kan ngaji lah, mengaji bukan main lah. Mengaji tak mudah nak. Okey, dan ancaman daripada nifak atau terus berserang dan melakukan kedurhakaan tanpa bertaubat. Okey, dan tu apa dah. Okey, dari sini bermula bahagian kedua tajuk bab yang kedua. Lepas wa tu dan tu tajuk yang kedua dalam bab ni. Bab tajuk pertama hab 1 dah, tapi
Bahagian kedua dalam tajuk besar ni lah. Wa di permulaannya adalah waw ataf. Takdirnya ialah wa babu ma yuhadziruna. Yuhadziru boleh dibaca dengan takhfif dan tasydid. Nah. Dan sirah majhul. Dalam sirah majhul boleh baca wa yuhadziru boleh baca, yuhadzaru boleh baca, wa yuhadzaru kalau begitulah. Hafiz Ibn Hajar mentarjihkan bacaan dengan tasydid lah. Wa yuhadzaru dah ada tasydid, ada sabdu situ dia. Okay, menurut riwayat Abu Zar, ancaman daripada nifak ataupun ancaman daripada terus berperang dan melakukan kedurhakaan tanpa bertaubat ni, apa maksudnya apa dah? Menurut riwayat Abu Zar dan Abdul Waqad, di tempat perkataan at-taqatul terletak perkataan an-nifaq. Tetapi perkataan at-taqatul tu lebih sesuai dengan hadis di bawah bab ini lah, sesuai dengan bab. Kerana Rasulullah SAW bersabda waqitaluhu kufrun. Dan ia merupakan riwayat Abu Zar juga selain riwayat Al-Asiri dan Ibn Asakir. Membunuhlah kufur membunuh orang Islam sama kufur. Makna kedua-duanya juga sahih. Namun mengikut Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, riwayatnya tidak sabit. Tidak sahih lah. Tapi berdasarkan nuskhah riwayat Abu Zar dan nuskhah As-Samisati, ia juga sabit ni. Asasar yang terletak di antara dua bahagian tajuk bab adalah jumlah mu'taridah di antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ini kaedah bahasa Arab lah. Kedua bahagian dipisahkan dengannya kerana asasar itu berkaitan dengan bahagian pertama sahaja. Adapun dua hadis yang akan disebutkan di bawah tajuk bab nanti, maka yang mula daripadanya untuk membuktikan bahagian kedua tajuk bab ni. Hadis lepas ni kita akan baca lepas ni insya-Allah. Tapi lepas ni lah, lepas kali dia akan membuktikan tajuk bab lah. Kedua-dua tajuk bab. Sementara hadis kedua pula membuktikan bahagian pertama tajuk bab. Menurut istilah ilmu balaghah, penyusunan seperti itu dipanggil al-lif wan nashr al-ghair murattib. Dah, ni kaedah susunan kitab dah dalam ilmu balaghah. Maksud Bukhari ialah menolak fahaman golongan Murji'ah kerana mereka menganggap apabila seseorang telah beriman, maka tidak ada maksiat yang akan menjejaskan imannya. Mafhum ayat Quran yang dikemukakan di akhir tajuk bab juga menolak fahaman mereka itu. Demikianlah kata As-Qastalani. Okay, habis itu. Okay, kerana firman Allah Ta'ala, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak berterusan atas apa yang mereka lakukan dan dalam keadaan mereka sedar. Maksudnya ialah mereka tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa tanpa beristighfar dan tanpa bertaubat kepada Allah. Kalau buat dosa pun istighfar lalu, taubat lalu. Justru Rasulullah SAW telah bersabda menurut apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Daud dan lain daripada hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu bahawa ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yawmi 70 marratan. Bermaksud tidak berterusan melakukan dosa orang beristighfar walaupun ia kembali melakukan dosa yang telah dilakukannya dalam satu hari sebanyak 70 kali. Lepas buat istighfar, lepas buat istighfar dah. Dia macam tak ada dosa dah. Itu riwayatlah. Riwayat Ibn Abu Bakar lah, hadis Abu Bakar As-Siddiq melalui Abu Bakar, riwayat Tirmizi dan Abu Daud dan lain-lain. Okey, lepas tu dalam keadaan mereka sedar ni, Imam Ahmad mengukuhkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As secara marfu' begini, wailul lil musirrin alladhina yusirruna 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bermaksud kecelakaanlah untuk al-musirrin, iaitu orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa sedangkan mereka sedar. Mereka sedar bahawa Allah menerima taubat orang bertaubat. Walaupun begitu mereka tidak beristighfar, maksudnya dah. Ada ulama syarah gitulah. Demikianlah kata Mujahid, Mujahid syarah gitu. Dan lain sebagai mentafsirkan firman Allah dalam ayat ke-135 surah Ali Imran itu. Firman Allah yang dikemukakan oleh Bukhari di akhir tajuk bab ini adalah sebahagian daripada ayat ke-135 surah Ali Imran. Ayat bahagian alladzina yusirruna 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ayat Quran lah. Ayat ke-135 surah Ali Imran. Gitulah orang. Jadi dia katanya jangan putus asa dari rahmat Allah lah. Kalau terus beristighfar walaupun buat dosa, istighfar, buat dosa, istighfar, jangan putus asa. Lagi tak putus asa tu insya-Allah Allah akan apa. Tapi kalau dia malah aku buat pula dosa, itu tak istighfar dah. Ni bahaya ni. Ni bahaya dah. Wallahu alam. Setakat tu sajalah perbincangan kita bahas tajuk bab baru. Hadis ni 48 kita baca lepas ni. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.